Hey guys, welcome back to Mr. Handsome 12 YouTube channel. So hari ni kita dekat Golden Screen Cinema, Setia Alam, Setia City Mall. Kita nak tengok cerita waktu maghrib. Tapi sekarang ni dah waktu lepas maghrib, so aku rasa okey kot. Alright, so jumpa lagi kejap lagi. Tengok movie ni best ke tak. Nak beli popcorn ni dah lambat pukul 8.25 lah, sepatutnya 8.20. Okay, jom. Ni tengah tunggu popcorn ni. Alright, let's go. Movie time. Sebab mana ni semua jadi? Mana kau tahu tempat ni? Nasib baik belum start lagi. Kalau kita hidup seorang-seorang, Alright, so kita dah habis tengok cerita waktu maghrib. So bagi aku, Amir, kau rasa apa tengok cerita ni? Apa komen kau? Okay. Cerita dia seram ke? Cerita dia lebih kepada hantu lah. Hantu tu dia banyak jump scare lah. Tapi kalau dalam cerita dia macam best to best, tapi dia kurang menarik lah bagi aku. Dia seram, dia adalah seram. Nak katakan cerita ni banyak orang mati lah. And jump scare dia, biasalah ada jump scare cerita hantu kan. Tapi tu lah, apa tu, hantu tu dia tak, dia bukannya muncul pada waktu maghrib saja, dia ada muncul pada waktu lain-lain juga. Waktu yang bukan maghrib, waktu siang pun ada juga muncul. Rating per 10. 7.5 Okay geng, aku baru je balik rumah. So guys, kita cerita sikit pasal waktu maghrib. Waktu maghrib ni dia cerita mengisahkan tentang seekor jin ni, jin yang bernama Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni actually dah ada dekat zaman Nabi Sulaiman. Adalah satu kisah dia. Aku pun tak berapa tahu sangat kisah dia, so aku tak boleh nak ceritakan ke korang. Korang carilah sendiri, okay? So jin ni dia seekor jin betina yang suka kacau budak-budak. Dia suka jadikan budak-budak sebagai mangsa dia. Jin ni salah satu jin yang agak berbahaya lah. Sebab apa? Dia ni suka berkeliaran pada waktu senja. Kita selalu dengar cerita orang-orang tua waktu maghrib, ada jin yang suka berkeliaran, kacau-kacau budak-budak, apa tu, sorok budak-budak. Jin ni lah Ummu Sibyan. So cerita dia, ada dua orang budak ni, nama dia Saman dengan Adi. So satu hari dia pergi ke kelas lambat lah. Budak-budak nakal lah, lebih kurang macam ni. Lepas tu dia kena marah dengan cikgu dia. Sebab yalah datang lambat. Satu hari Saman ni dia minta lah yang cikgu dia tu mati kan. Tiba-tiba jadi betul cikgu dia tu mati. So disalahkan diri dia sendiri sebab cikgu tu dimati. Tapi sebenarnya ada benda lain yang menyebabkan cikgu tu mati. Dan kemudian jadilah kacau bilau dekat kampung tu. Kampung yang diorang duduk tu, banyak orang kena rasuk, budak-budak hilang. Ni disebabkan oleh satu makhluk jahat ni lah, yang bernama Ummu Sibyan. Makhluk yang jin tu lah. Cerita ni dia boleh membuatkan korang confused lah. Jalan cerita dia agak keliru sikit. So korang akan banyak pertanyaan lah bila korang tengok cerita ni. Sebab macam tiba-tiba ada karakter baru, ada benda baru, ada macam confused lah. Jalan cerita dia menarik lah. Bagi aku kurang seram sebenarnya, tapi dia mengejutkan lah. Mengejutkan. Dia punya starting, dia punya opening dia pun ada scene yang macam terus mengejutkan. Maybe aku boleh bagi rating movie ni dalam 7 atau 8 macam tu lah. Starting scene dia memang aku terjerit sikit lah, sebab terkejut kan. Scene adalah scene yang mengejutkan tu. Korang tengok je lah, nanti korang tahulah. Ada seorang lagi, budak perempuan ni nama dia Ayu. Ayu ni dia boleh nampak lah benda, macam dia boleh nampak clue. Ayu ni kalau korang nak tahu, dia ni pelajar kesayangan cikgu yang meninggal tu. So cikgu yang meninggal tu dia macam bagi clue lah dekat Ayu ni, something yang ada benda kacau. Cerita ni dia bagi pengajaran juga supaya janganlah main waktu maghrib. Sebab memang tak baik pun. Memang betul
benda-benda yang macam jin, setan semua ni, dia orang memang berkeliaran waktu maghrib ya. So memang bahayalah, especially budak-budak baby ke main waktu maghrib, nanti takut-takut benda yang tak diingini terjadi kan. Allah tak bagi kita keluar waktu awal malam, iaitu waktu senja lah. Sebab senja adalah permulaan pada waktu malam. So waktu ni juga yang dikatakan benda-benda makhluk halus ni dia kuat lah, dia macam berkuasa, dia boleh merayau-rayau. Korang stay safe lah, mana yang balik lambat ke, balik kerja lambat pukul 7 macam tu, jangan lupa solat maghrib. Takut nanti benda tu kacau pula kalau tak solat kan. Kita cerita serba sedikit pasal Ummu Sibian ni lah. Okay, aku tak ingat sangat dia punya cerita, aku baca kat sini lah. Ummu Sibian ni adalah jin daripada kaum perempuan yang suka mengganggu bayi, kanak-kanak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita hamil. Sebab itulah bayi yang baru lahir kena diazankan terlebih dahulu. Takut nanti jin ni akan attach dekat bayi tu. Kerja Ummu Sibian ni mengganggu bayi yang baru lahir dan kanak-kanak, biasanya lebih kurang 2 tahun serta wanita yang hamil. Jin ni dia mempunyai wajah yang mengerikan dengan mata satu yang besar. Dia juga berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibian ni juga dapat mengikat rahim serta bunuh bayi yang ada dekat dalam wanita hamil. So jin ni memang bahaya guys, especially kepada wanita yang hamil lah. Takut-takut baby dia dengan diri dia juga boleh dalam keadaan yang bahaya. So macam mana nak tahu yang bayi tu terkena gangguan? Bayi menangis melalak, matanya terbeliak memandang ke arah sesuatu sudut. Macam dia pandang atas ke, dia pandang hujung katil ke, dia macam mata dia terbeliak besar. Anak jatuh seakan-akan ditolak. Tu mungkin tak berapa jelas lah dia punya tanda. Mengigau sambil mengetak gigi macam ni. Demam panas selepas asar sehingga sebelum subuh. Korang tengok ya, cek bayi korang. Kalau korang punya bayi ada tanda-tanda macam ni, maksudnya kena ganggu lah tu. So korang pergi jumpa ustaz. Apa kesan akibat gangguan jin ni? Jom kita tengok. Sawan tangis, autism, nakal dan keras kepala, malas. Itulah akibat daripada gangguan ni kepada baby korang, kepada anak-anak korang. Tanda-tanda wanita hamil pula yang terkena gangguan. Rasa sesak dada terutama waktu asar yang mungkin berlangsung sampai tengah malam. Kusut fikiran, sakit pada bahagian tulang-tulang belakang, mengigau ketika tidur dan bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Okey, macam mana nak elak daripada terkena gangguan Ummu Sibian ni? Jom kita tengok lagi. Cara mengatasi gangguan pada bayi: tutup pintu dan tingkap rumah waktu maghrib. Benda ni memang selalu kita wajib buat lah. Jangan angkat atau masukkan baju yang sudah dijemur di luar rumah pada waktu maghrib. Maksudnya kalau korang ada baju yang basah ke, korang jangan jemur waktu maghrib. Ataupun ada baju yang basah kat luar rumah, janganlah korang ambil angkut masuk dalam rumah waktu maghrib. Especially waktu malam pun tak boleh juga jemur baju. Sebab apa tahu? Sebab ada satu jin lain juga yang dia suka ludah dekat baju korang yang tengah jemur tu. Sebab itulah waktu siang kalau korang ambil baju tu, korang boleh nampak macam ada benda warna putih, macam tumpuk-tumpuk putih kat baju korang. Tu sebenarnya air ludah jin. Cara mengatasi gangguan pada bayi pula: meniarap bayi supaya tidak melihat ke arah yang dia pandang tu lah. Lepas tu baca ayat kursi dan surah 3 Qul. Kemudian tiup kepada ubun-ubun sampai bayi berhenti nangis. Yang kedua, halau dengan bahasa sendiri seperti, wahai Ummu Sibian, keluarlah dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku. So itulah dia serba sedikit maklumat pasal jin Ummu Sibian ni yang dalam cerita waktu maghrib. So waktu maghrib adalah waktu di mana jin-jin dan setan-setan berkeliaran. So korang janganlah bawa anak-anak kecil korang kat luar rumah waktu maghrib. Atau korang yang tengah hamil, mengandung dekat, korang janganlah keluar. Actually kan, zaman sekarang ni aku perasan ibu-ibu dia suka bawa anak dia keluar sampai lewat malam, sampai pukul 12 pun ada. Aku tak tahu lah kenapa. Aku selalu pergi
lepak dekat luar, pergi taman ke apa ke, ada nampak je ibu dia dengan ayah dia pergi bawa anak-anak makan. Padahal dah tengah malam kot. Kalau kita tengok macam Mak Saleh ke apa, pukul dia memang ada satu set masa kan, macam pukul 10 ke pukul 9 anak-anak dia dah wajib kena tidur. Macam tu lah cara yang betul sepatutnya lah bagi aku untuk ajar anak-anak. Tapi kat Malaysia ni aku tak tahu apa jadi. Diorang macam biarkan anak-anak diorang tidur lambat, dan itu akan mengakibatkan diorang ni kurang cerdik, tahu tak? Sebab budak-budak yang tidur lambat ni dia jadi penyakit lah sebenarnya. Macam cepat pelupa ke, IQ rendah, macam something like that lah. Korang couple-couple ke, atau yang baru-baru nak jadi ibu bapa ke, korang make sure bagilah anak korang tidur awal please lah. Janganlah kalau nak keluar dating apa sekalipun, pergilah bagi mak bapak korang ke yang jaga anak tu, ataupun babysitter ke apapun korang. Aku bolehlah recommendkan korang untuk tengok cerita ni. Cerita ni agak menarik lah. Maybe korang boleh terhibur, atau mungkin korang tak rasa seram, aku tak tahulah. Tapi bagi aku seram je, boleh lah. Boleh, tapi tak sampai tahap pengabdi setan lah. Pengabdi setan tu memang seram gila. Pengabdi setan, kodrat, itu best. Okay guys, thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.